Assalamualaikum warahmatullahi wa ila kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan kata nazim pula situ deh. Qala berkata muallif rahimahullahu ta'ala. Dan kata nazim pula. Nazim ni mana orang yang menyusun bait syair. Kata dia man fi qira'atin li ajzihi bati aw syakka hal qara man laha nasi. Itu syair dia. Tengok makna tu dia tak terjemah. Biji kat kita. Man fi qira'atin li ajzihi bati. Maknanya dia orang yang lambat pada bacaan kerana lemahnya. Gitu. Kalau ikutnya kau ni man bati fi qira'atin li ajzihi. Orang yang lambat pada bacaan dia. Pasal yang lambat tu li ajzihi kerana lemah dia. Aw syakka hal qara wa man laha nasa, yakni atau orang yang syak. Aw syakka man atau orang yang syak, adakah ia hal, adakah ia orang tu membaca Fatihah atau tiada baca. Dan orang yang lupa bagi membaca Fatihah. Wa man laha nasi. Dan orang yang lupa dan orang yang bagi bacaan tu dia terlupa. Tengok. Dan kata syarihnya. Syarih ni mana orang yang mensyarahkan bait ni. Syarih. Syarih ni kenal kepada Syekh Muhammad Saleh rahimahullahu ta'ala. Syarih kenal kepada Syekh Muhammad Saleh ya. Kerana matan ni bukan hak Syekh Muhammad Saleh. Matan ni hak orang. Mana Syekh Azizi. Matan dia tu, Syekh Saleh ni syarah. Adapun pengarang kitab kita ni, dia terjemah. Gitu. Kata apa? Telah menyebut nazim. Telah menyebut oleh orang yang menyusun bait syair ni. Menazim pada bait ini. Bait ni makna dia rangkap. Bait tu bukan makna rumah. Mana rangkap. Kalau baitun ikut mana rumah lah dari segi Arabnya lah. Tapi dia makna rangkap syair ni. Dia sebut berapa kata dia? Menyebut oleh 3 masalah. Menyebut pada bait dia ni akan 3 masalah. 3 masail. Mana yang pertama, orang yang diuzurkan dia. Pertamanya iaitu orang yang lemah membaca. Dia lemah pada baca. Lemah tu orang yang lambat membaca. Bukan lemah lah. Dia lambat baca. Nak boleh baca atuk sebiji-biji. Pasal apa dia lambat tu? Kerana lemah kejadiannya. Dalam satu naskah dia kata kerana lemah kejadiannya. Yang ni serta lidah dia. Memang pasien lambat. Kalau dalam ni jadi apa? Lelah. Lelah. Bukan lelah. Lemah.
Mana dia nak baca hak yang cepat tak boleh. Lambat macam tu. Jadi ada masalah gitu lah. Sebiji aja orang gitu. Gagak lagi. Gagak. Macam gagak ni memang lambat. Masalah lambat. Sopangan datang buah duduk dia suruh dia. Nak berang ni. Nak udah. Kulau lah. Udah sikit nak. Kulau gitu. Masalah gitu. Nak. Lepas tu baca apa nak? Memang masa kejadian dia Tuhan buat bagi lambat. Tapi kata dia, bukan sebab lambat itu kerana was-was. Lambat tu bukan kerana was-was. Kalau lambat kerana was-was, tak masuk lambat ni. Dia lambat. Hak ni memang lemah kejadian. Kejadian memang Tuhan buat masalah begitulah. Maka tiada boleh ia gugur membaca Fatihah. Siapa dia ia ni? Ia ni balik pada orang yang lambat kerana was-was. Bukan sebab lambat itu kerana was-was. Maka dia buat taprek bagi kata kerana was-was tu. Ekoran daripada kerana dia was-was tu, ekoran pada tu, maka tiada boleh ia orang yang lambat sebab was-was tadi ni gugur membaca Fatihah. Tak gugur. Pasal apa? Pasal dia was-was. Daripada membaca Fatihah. Daripada was-was. Sesuatu. Mana sesuatu daripada huruf Fatihah. Tak gugur. Dia kena baca. Seperti, misal, hukum buat bandingan seperti hukum orang yang menyengaja tinggalkan dia kan Fatihah. Yang ni dia kena baca juga. Dia baca juga. Orang was-was ni. Baik. Tetapi adalah orang itu, orang mana? Ni orang yang lambat baca Fatihah sebab lemah kejadian tu. Tetapi istidrak bagi kata orang yang lambat, bukan orang was-was ni. Tetapi adalah orang itu, yakni orang yang lambat ataupun lemah membaca Fatihah kerana lambat kejadian dia tu, jika boleh ia orang tadi mentamamkan Fatihahnya. Kalau dia boleh menyelesaikan Fatihah. Dengan bahawa kata dia baru baca Fatihah ni baca. Fatihah dia tu ada banyak lagi dah. Tak habis. Dahulu daripada turun imam kepada sujud, maka didapat rakaat. Sebelum tu imam turun pada sujud, maka dapat rakaat. Dan jika tiada, maka jika tiada dia mentamamkan Fatihah, boleh ia. Dan jika tiada boleh ia mentamamkan, dia akan Fatihah tu, Fatihah balik depan. Fatihahnya sebelum lagi turun imam kepada sujud, pada ketika tu, sujud mana ni? Tulis sujud yang kedua. Pada ketika tu wajib ia meniat mufaraqah. Maka dia putuskan bacaan Fatihah. Kita saya wajib niat muqarranah. Kalau kita saya wajib niat muqarranah. Bukan mufaraqah. Muqarranah dalam bab semayang satu tempat ya. Tika niat saja. Muqarranah. Ini mufaraqah. Niat bercerai. Faraq. Yufariqu mana? Mufaraqatan ni mana dia? Bercerai. Berpisah. Itu ada kalimah dalam fiqh yang bab cerai tu dia tafarraq tuki. Mana dia bercerai hang. Jika tiada, jika tiada niat mufaraqah, kalau dia tak niat mufaraqah juga, jawab, nescaya batal sembahyangnya. Itu sembahyang. Sebab apa? Wajib dia persudahkan Fatihah ni. Wajib dia kena persudahkan Fatihah.
Selesai. Dan sayugianya, ni ibarat macam nunjuk bah. Dia kata nak nunjukkan bahas. Ni dia bukan ada nakal, bukan dia ada pindah, ubah pindah daripada mana-mana kita. Bila dia buat ibarat tu ni. Ibarat macam ni bila disebut dan sayugianya tu ibarat nak tunjuk kata dia nak buat pembahasan. Dan tidak ada nakal, maksud tidak ada diambil daripada kitab-kitab lain. Ini dia pembahaskan. Musannaf. Dan sayugia pada orang yang wah-wah. Eloknya, moleknya bagi orang wah-wah ni, yang sudah jadi. Wah-wah dia tu sudah jadi seperti kejadiannya. Bagaimana seperti jadi kejadian ni? Pada melekat, meresap. Dia tak boleh buang lah. Jadi kejadian dia lah. Mula-mula dulu tak teruk sangat lah. Dah lama-lama ni memang tak boleh buang lah. Dia tak boleh buang, tak boleh nak menghilang. Lagu mana kata dia? Sekira-kira. Dengan sekira-kira lah. Eloknya ibarat kot tu. Dengan, ibarat sebenarnya dengan sekira-kira. Sekira-kira dia menghubung apa? Oleh tiap-tiap orang lah. Itu dalam ibarat tufah tu, dia sebut lagu tu. Ibarat tufah. Dia sebut, dengan sekira-kira menghubung oleh tiap-tiap orang. Dengan kira jazam oleh tiap-tiap orang yang melihatkan dia dengan bahawa dia tak dapat nak buang lah. Semua orang tengok, kawan ni tak boleh buang lah. Panggil orang ni lah. Kawan ni pun tengok, tak boleh buang lah mampu ya. Mampu ya. Duk wah-wah tu. Itu dah ibarat tu faham tu. Itu jadi kira-kira jadi kejadian tu. Sekira-kira tiada boleh lagi tiap-tiap orang yang melihat akan dia. Tak boleh ke mana? Dapat ia seorang meninggalkan dia akan wah-wah. Dia buku tu. Kau faham ke tak ni? Mana betul ibarat artinya pun ni. Yang kita bahasa ni. Sekira-kira jazam oleh tiap-tiap orang yang melihat akan dia. Jazam ni mana putus? Putus oleh tiap-tiap orang yang melihat akan dia, akan orang wah-wah itu, dengan bahawa tiada dapat akan dia akan orang wah-wah itu oleh meninggalkan bukan wah-wah itu. Tak boleh dah. Noh, jazam lah. Kau ni tengok memang tak boleh lah. Kau ni tengok tak boleh. Kau ni tengok tak boleh. Memang jadi kejadian. Eloknya aku mana buat kena orang aku ni. Sayugia oleh bahawa tu pakai pada sayugia. Sayugia oleh bahawa kita hubungkan padanya. Apa mana hubung? Kita serupakan. Hubung-hubung tu mana kita serupakan. Hukum orang wah-wah yang jadi kejadian tadi lah. Kita hubung mana kita serupakan seperti orang yang lambat gerak diamnya. Kita hubung kau tu. Kata ulama fiqh. Mana kita serupakan dia ni pada masalah kalau orang tanya orang wah benar tengok. Jadi kejadian ke tak? Kalau jadi kejadian, maka diserupakan dengan orang yang lambat gerak diam. Masalah di atas tadi. Situ. Pada pihak apa? Dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Seperti tu. Seperti tu pada pihak dimaafkan 3 rukun yang panjang macam orang yang di atas. Seperti barang ni mana hukum. Seperti barang ni seperti menghubungkan oleh wah-wah dengan orang yang lambat gerak diam tu tersebut oleh Syekh Ibnu Hajar pada Tuhfah. Nampak? Ibnu Hajar hubungkan orang yang wah-wah yang jadi kejadian. Maksudnya tiap-tiap orang yang tengok semua jazam kata memang kau ni tak boleh tinggal dah perangai tu. Maka Ibnu Hajar hubung di dalam Tuhfah, hubungkan hukum orang yang wah-wah macam tu serupa dengan orang yang masalah kita baca di atas tu man fi qira'atin li ajzihi batin. Nampak tak? Jadi orang yang lambat pada bacaan kerana lemah dia. Memang kejadian dia bangsa tu hamba lebih dulu dah. Dia wah-wah yang bersihan tu, bila tu. Betul dalam Hasyiah Syarwani Ibnu Qasim dalam Ala Tuhfah ni syarah lah.
Dia sebut wayam bari fi waswasatin sarat kal khaliqati bihaitu yaqta'u kullu man ra'ahu bi annahu la yumkinuhu tarkuha an ya'tiya fihi ma fi bati al harakati. Ni dalam ada sebut dalam kitab I'anatul Talibin. Tuan-tuan balik rujuk sanalah juzuk yang kedua. Bab masalah muafiq masbuk ni juzuk yang kedua. Nah. Kata dia sayuga bagi orang yang wahwas sarat kal khaliqah. Yang jadi mana kejadian dia seolah kejadian dia tu, dia kata apa, bihaisu yaqta'u kullu man ra'a, sekira-kira memutus tiap-tiap orang yang melihat akan dia tu, bi annahu la yumkinuhu tarkuha, bahawasanya dia tak mungkin boleh meninggalkan dia akan wahwas tu, tak boleh lah. Orang yang tengok tu ay ya'tiya fihi, bahawa didatangkan padanya, pada orang tu ma fi batil harakah, barang yang lambat gerak diam dia. Maka hubung hukum kot tu. Bila orang tanya ni kot mana, kira kot tu habis, selesai. Kedua, daripada masalah ni hak Arab kan dia ya. Mengaji Arab mudah sikit ya. Dah 3, 4, 4 kat 5 habis selesai. Hak Melayu ni jadi panjang lah. Kedua daripada 3 masalah ni, iaitu orang yang syak dahulu daripada rukuknya, sebelum dia rukuk lah. Orang yang syak, orang tu kena pada apa? Pada makmum yang muafiq. Orang yang syak mana makmum hak muafiq. Yang syak dahulu daripada rukuknya, mana sebelum daripada rukuknya. Kitab tu tak ada daripada kan? Ada? Ha? Ada. Tak ada? Bubuh. Iaitu orang yang syak dahulu rokoknya dia tu juga. Ada daripada? Tak ada buh. Apa ni Rumi tak? Ada. Macam mana? Daripada. Ada tak apa? Ada tak? Tak ada? Ada. Tu cetak baru ke mana? Ya, tak ada buh. Cetak lama kan. Cetak lama? Dah cetak lama tu dah. Cetak lama. Yang ni makmum yang muafiq, lepas tu dia syak. Syak tu dahulu daripada rokok. Mana sebelum dia rokok. Dan kemudian daripada rukuk imamnya, tu imam rukuk dah. Dia ada lagi. Faham ni? Masalah tu. Dahulu daripada rukuk, mana sebelum rukuk. Dan kemudian daripada rukuk imamnya. Boleh jadi buat buah-buahan. Kena juga tu. Padahal kemudian daripada rukuk imam. Tu imam rukuk dah. Dia tak rukuk lagi dah. Tunggulah tu imam sebenar rukuk dulu dah. Buat tu imam sebenar, dia syak. Ikut baca ke tak? Pihak tu baca ke tak? Nampak tak? Situ. Itu masalah. Faham masalah? Faham masalah tu. Tak faham masalah, jam rukun tak boleh. Masalah. Baik. Sebelum daripada tu imam rokok. Imam dah rokok lah. Dia ada lagi. Bila tu imam rokok sempurna, dia wawah. Dia syak lalu. Aku baca ke tak? Apa dia wawah lagu mana? Adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum lagi? Ini belum lagi membaca. Tu orang ngaji, tu panggil badal istimal pada syak. Tu panggil badal istimal pada syak. Dia sebut begitu. Mana badal ganti pada yang kata syak ni lagu mana? Adakah ada syak tu dah. Adakah aku ni baca ke tak lagi? Tak tahu gitu lah. Mana ada? Adakah ia seorang tu sudah membaca Fatihah? Atau belum lagi dia syak. Kalau syak lagu tu jadi ke tak? Wajib, maka tu jawab. Jawab pada adakah. Adakah sudah baca? Maka wajib. Quran pada duk syak adakah tu? Maka wajib ia seorang tadi membaca Fatihah. Wajib kena baca.
Pasal apa? Kena dia sebab dia kena ambil balik hak tak baca. Balik kepada asal. Asal baca ke tak? Tak. Nah, asal dia tak. Kepada asal itu hak tak baca lah. Kerana kaedah apabila syak maka kembali kepada asal. Nah. Bagi pada kalau asal kalau kita syak, asalnya buat ke tak? Tak. Tak. Itu. Asalnya tak. Asalnya tak lah dah. Dia bodoh kira nak baca ni. Kena baca. Baca ambil orang, habis. Tak mau rokok lah. Habis ke dia? Lepas tu, tidak. Kita ada baca dulu. Quran pada tu, bila kata wajib baca tu, maka dimaafkan ketinggalan ia seseorang daripada 3 rukun. Nah, asalnya daripadanya lah. Dimaafkan ketinggalan ia daripada 3 daripadanya lah. Kita ada daripadanya. Daripada saja. Daripada lepas tu? Daripada 3 rukun yang tersebut. Habis. Ada hak daripadanya tak? Ada. Hak tu apa daripada Daripadanya 3 rukun. Hak tidak lama ada apa? Daripada 3 rukun. Daripadanya lah. 3. Daripada 3. Tak apa lah. Kalau nya tu pun balik kepada 3 juga. Dalam enggak lah. Kembali kepada 3 rukun yang tersebut tu lah. Nah, maka dimaaf ketinggalan ia daripadanya 3 rukun. Nya tu balik kepada 3 rukun. Di depan tu lah. Badan wa muda minhu. Apabila 3 rukun, rokok dan 2 sujud. No? Masuklah rukun pendek dia tak kira. Masuklah tidak dengan antara 2 sujud tu termasuk sekali. Kalau kira sekali 5 lah. Kembali situ. Sebab tu kalau kita tengok dalam Hasyiah I'anatul Talibin, Sayyid Al-Bakri dalam Hasyiah dia, I'anatul Talibin, dia sebut segala keuzuran yang wajib ketinggalan makmum dari imam ni banyak. Setengah daripada dia, kita kata tadilah makmum lambat baca tadi. Lambat kejadian dia dah. Pasien lambat. Kerana kejadian dia lah, bukan kerana wawah. Sedang imam tu pertengahan baca lah, bukan tu imam laju. Tu imam baca pertengahan lah, dia memang pasien lambat. Yang kedua dia syak, kita sebut tadi ni, sebelum rokok. Kemudian tapi selepas bila rokok tu imam, bahawa makmum tu meninggalkan baca Fatihah, dia duduk syak situlah lah. Maka dia wajib kena baca. Tapi kalau dia rokok lah ke mana? Dah, tu imam rokok, dia rokok. Dalam rokok baru dia syak. Nah, dah rokok, aku baca ke tak? Ke mana? Tak payah anggit Ada tak payah anggit balik. Terus ya. Terus dengan imam, lakukan rakaat tu, imam pergi sana tambah. Nah, orang sebelah mai tengok, tak apa, mayang kali aku tambah pula dah. Kita tengok bilang cukup semua dah lah. Imam cukup, aku cukup. Yang Pak Long ni tadi buat cakap sekedai. Nah, laki-laki lama tak ada lepak ni, orang bagi lepak. Bila cakap, Pak Long tu hantar dia. Mayang kali aku. Dia tiba sampai 5 rakaat. Ya Allah. Lama dah bertahan. Panjanglah semua dalam ni. Banyak yang dia disebut dulu. Setengah daripada dia, kata dia, makmum dia tak baca Fatihah kerana dia tunggu saktah tu imam. Saktah tu imam lah. Mengiringi. Kemudian imam rokok mengiringi bacaan. Lepas pada Fatihah tu imam tu, dia tak nak buat makmum ni. Sama dia walau boleh makmum pun amin. Dia tunggu lepas amin lah. Lepas amin, dia lepak azab lah. Nak bagi orang baca Fatihah lah. Lepas tu dia baca surah. Lepas amin dia pun Allahu Akbar rokok. Kita kaduk selalu lah. Boleh lah. Tak nak salah lah. Sah lah. Bayang tu. Tapi kita aku. Kalau ikut belakang. Wajib kena baca kata dia. Makmum muafiq yang duk bergaduh dengan hak. Lagi salah satunya makmum muafiq yang duk bergaduh dengan bacaan sunat. Doa iftitah, auzubillah. Dia
Muafiq. Makmum. Dia bergaduh dengan bacaan. Dia muafiq tapi dia bergaduh. Dia main Allahu Akbar kalau ikutnya. Kalau tak baca Alhamdulillah, kalau tak baca doa iftitah. Dengan Alhamdulillah boleh sana dan Fatihah. Tapi duk gaduh dengan Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai habis panjang tu. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yaumiddin pok tu imam rukuk. Kalau ni kan bayang siang. Masa tak dengar ni lah. Kalau ikut masa tu dan tapi dia duk bergaduh dengan hak saya. Hak yang ni. Tapi dia bukan makmum yang masbuk dah. Ni muafiq. Itu dia benak ketinggalan. Cik Imam laju, Cik Imam harai tak baca dah. Allah Akbar kabira wada'ah Allah Akbar sama Allah bismillahirrahmanirrahim. Dia duk tak baca. Dan Cik Imam baca surah sama-sama habis inna atayna. Allah. Tu. Maka di benak ketinggalan kita. Ibadah kita muafiq. Bukan kita masbuk. Kalau tak hak masbuk, lain hari kita kira. Ketinggalan makmum untuk nak sempurna tasyahud awal. Ataupun dia tidur dalam tasyahud. Bayang-bayang kelena lah. Tayak awal. Duduk tu, tetap papa bunga lah. Tak batal bayang lah. Pasal apa? Papa bunga tetap. Cik Imam Allahu Akbar. Selik. Cik Imam rokok lah. Waktu orang baca Fatihah dia lena. Cik Imam Allahu Akbar. Dia jaga. Dia Cik Imam rokok. Kena bangkit baca Fatihah. Dia tu. Biar. Itu dia benar dia tinggal. Kelena lah tak syok awal. Dia pun tanya ngorong ke tak? Ikut tu kau lah. Ngorong ke tak? Tak batal tu. Ataupun dia biasa syok, dia masbuk ke muafiq. Dia syok. Orang syok ni. Maka dia beri hukum makmum tu, makmum muafiq yang dia muzarkan. Kalau dia syok, aku ni masbuk ke muafiq, maka dia beri hukum orang muafiq. Kalau syok gitu. Dia terlupa kata dia duduk semayang. Pun sama juga. Dia terlupa. Tak ingat. Kecuali imam dia nak rokok ataupun hampir rokok. Baru dia teringat. Aku duduk semayang apa yang. Lupa gitu. Ni hal yang ni. Dan ni dia tengok dia sebut lah yang Datuk Talibin. Dia sebut gitu lah. Kadang-kadang makmum dia dengar takbir tu imam. Daripada imam takbir. Kemudian pada rakaat kedua. Dia sangka takbir tu takbir duduk tahiyat. Tiba-tiba takbir tu takbir qiyam. Dia baca tahiyat buta. Allahu Akbar. Imam bangkit. Qiyam. Yang dia pasal tahiyat awal pun duduk tahiyat awal. Baca tahiyat sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cik Imam Allahu Akbar rukuk. Dia pun bangun. Dia ingat takbir bangun lah. Tak tahu bunyi sami Allah memang bila. Bukan. Bunyi sami Allah. Tu tahu kata rupanya puak ni bangkit pada rukuk bangkit rukuk wajib dia kena baca. Gitu. Tu masalah dia. Itulah disebut je lah. Kita baca pelan-pelan. Qala musannaf rahimahullah ta'ala. Tu dua masalah. Dimaafkan ketinggalan orang yang syak. Ketinggalan daripada rukun yang tersebut. Habis. 3 rukun yang tersebut lah. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan ketiganya daripada 3 masalah dalam bait syair ni, daripada masail yang tersebut. Masail ni daripada 3 masalah yang tersebut lah. Iaitu mereka yang lupa. Mana ada orang muafiq yang lupa ia. Lupa ni hak ni dengan yakin. Hak tadi dia syak. Hak ni lupa sungguh-sungguh. Hak ni lupa terus. Daripada membaca Fatihah. Lupa tu hingga rokok imam dia. Bila tu imam rokok, baru dia teringat Allah tak baca Fatihah lagi. Tu imam baca sedap. Import mai Korea tu imam. Sedap baca lah. Terlupa baca. Gaya tu imam rokok, baru teringat. Maka wajib dia baca Fatihah balik.
Dan sebelum lagi ia mereka yang lupa tadi itu rokok, dia belum rokok lagi lah, baru dia teringat dah. Maka teringat bahawasanya ia mereka yang lupa tu belum lagi membaca Fatihah, baru dia teringat kata dia belum lagi baca Fatihah. Maka wajib tu jawablah, membaca akan Fatihah. Wajib dia kena baca. Baik, maka dimaafkan ketinggalannya mereka tadi tu hingga 3 rukun yang panjang-panjang. 3 rukun panjang, rokok, sujud pertama, sujud yang kedua. Yang tidak antara 2 sujud tak masuk. Tidak. Masalah tu. Tapi kalau ada tahiyat awal, kalau rakaat kedua untunglah. Tahiyat awal dia tak kira. Tahiyat awal itu sunat. Dia bukan rukun. Dia tak kira. Panjang lah jadi yang tu lah. Habis. Maka adalah masalah ini. Masalah mana? Masalah yang ketiga ni. Masalah kes lupa ni lah. Adalah masalah ini. Masalah kes terlupa ni lah. Betul-betul lupa. Tadi syak lah. Ni masalah nombor 3 ni. Masalah yang ketiga ni. Penceraiannya. Apa mana penceraian? Mana tak serupa. Ataupun perbezaannya. Penceraiannya antara masalah yang dahulu. Masalah yang dulu masalah mana? Masalah yang kedua. Tu masalah syak tu. Yang dahulu tu masalah yang kedua, masalah syak. Bahawasanya yang pertama. Mana masalah yang kedua lah. Yang pertama, masalah kedua tadi lah. Masalah kedua tu. Syak tu. Ia syak. Masalah pertama tu dia syak. Adakah ia membaca atau tiada? Hak tu pun wajib baca juga. Maka masalah ini, masalah yang ketiga ni, masalah yang ketiga ni, ia yakin akan tiada membaca akan Fatihah. Maka hak ni dia kok mana bila yakin kena baca lah. Hak ni tetap dah kena baca. Kita yakin memang tak baca, memang tak buat lagi. Hak tadi ni dia masalah syak. Masalah syak dia kena kembali kepada asal. Kira ambil kira hukum tak baca juga. Situ. Selesai. Ni masalah tadi. Qala musannif rahimahullah. Ini muqabil daripada masalah yang kedua. Ni masalah kita nak baca ni ada pun ni dia panggil muqabil. Muqabil ni hak berlawan daripada masalah yang kedua. Masalah kedua masalah mana? Masalah syak tadi. Nampak? Tu muqabil dia. Muqabil ni hak berlawan, hak berlawan dengan dia. Ada pun jika syak ia seseorang, yakni seorang syak ia, yakni daripada masalah yang kedua tu. Atau teringat ia seseorang ingat kata apa? Ingat kata tak baca. Ni masalah yang masalah lupa. Itu masalah ketiga lah ni. Masalah ni muqabil daripada 2 masalah. Masalah syak satu, masalah lupa satu. Masalah terlupa. Syak teringat tu, kemudian hal keadaan tu, jadi terkemudian tu, terkemudian jadi hal pada kata syak ia ataupun teringat ia. Hal keadaan teringat ataupun syak, berlaku syak pada hari itu terkemudian daripada sudah ia mereka tu rokok. Dia dalam rokok baru teringat. Faham ke tak? Tu imam rokok, dia rokok lah. Bila dia rokok baru dia duduk syak. Aku baca ke tak? Baca ke tak? Tu masalah syak. Masalah nombor 2 lah. Masalah nombor 3, lepas pada dia rokok, tu imam rokok, dia pun rokok. Bila lah rokok baru teringat. Aku tak baca weh. Fatihah tak? Tu jadi hal pada kata dua-dua tu. Dia teringat dan syak tadi terkemudian. Dan ni selepas lah daripada sudah ia mereka tu rokok.
Dan rokok imamnya. Dan tu imam rokok dah lah. Tu imam rokok dah lah. Jawab pada jika. Jika syak dia. Maka tiada boleh lagi ia kembali membaca Fatihah. Nampak nak kita abang tak ni lah? Tak boleh lagi. Mana tak boleh kembali. Mana tak boleh naik balik baca Fatihah. Tak boleh dah. Jangan dia naik balik. Nah. Datuk Imam pun dah rokok lah. Dia pun rokok. Tapi kalau dia rokok dulu pada Datuk Imam. Datuk Imam belum rokok lagi. Baru dia teringat. Dia boleh naik balik. Ni Datuk Imam rokok dah. Dia pun rokok. Lah rokok baru dia ingat. Tak baca Fatihah. Tu saya naik balik. Tapi kalau semayang seorang diri tu lah. Mayang seorang. Tengah-tengah sujud sampai rokok. Allahu Akbar. Tak pun sujud tu. Sujud. Ku tak baca ke tak Fatihah tak ni? Aku lah ni. Ada kena naik balik. Pasal hang seorang-seorang. Hang bukan ikut siapa? Bukan tak. Memang kena naik. Memang kena naik. Bukan kira boleh. Memang kena naik. Bukan kita nak menyalahi siapa tu. Ni masalah menyalahi Datuk Imam. Ni tak ada sebab. Bila tak ada sebab, wajib kena naik balik. Walaupun tengah duduk sujud. Ku baca ke tak? Baca ke tak? Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud lah. Ku baca ke tak? Cuk saya duduk. Batal ke dia lama-lama tu. Sama ku baca ke tak? Bangun. Lara perbuatan hak sebelum tu. Hak sebelum hak yang sebelum beringat. Baca dia baru rokok semula. Baru tidak baru sujud. Ni kalau semayang seorang ni. Jadi ni masalah semayang dengan tu. Tu imam dia duduk kira masbuk muafiq ni. Kalau seorang-seorang tak pergi masbuk muafiq tu Mana ada masbuk muafiq ni ramai yang seorang-seorang dia. Dia panggil munfarid bukan muafiq bukan masbuk. Gitu. Ni darah tentang tu Tak boleh kembali. Mana dia? Jangan dia kembali berdiri balik. Jangan. Tu buat kena. Tetapi wajib berkekalan ia mereka tadi tu mengikut imamnya. Kena kekal ikut imam. Imam rokok. Dah kita rokok ni lah rokok pun kita ingat. Turut tu imam semata. Lepas tu. Dan wajib ia makmum hak yang lupa atau syak tadi ni. Datang kemudian. Datang apa dah datang? Yakni mendatangkan. Datang mana? Mendatangkan. Atau menambahkan. Menambahkan kemudian daripada salam imamnya satu rakaat. Tu rakaat awal tu rakaat yang dulu yang dia ikut imam tadi tu, rakaat tu tidak dibilang, tidak dikira. Sebab apa? Sebab dia tak baca Fatihah, maka benda tu lara. Maka dia terpaksa ikut tu imam ya. Kerana ikut tu kerana sebab dia berjemaah. Faham tak? Kalau kut lah jadi gitu. Ada syak lah dalam ikut baca Fatihah tadi. Baca tu dalam sujud. Imam depan lah. Tapi ikut lah. Tapi kalau wajib nak tambah. Kalau tak tambah tak sah. Tak cukup rakaat. Kalau syak dulu. Ni kau nak cakap kedai lah. Dia ni mayang kali aku. Hitam 5 rakaat tu. Mana Pak Long ni dia tak ngaji lah. Jadi habis sudah. Qala musannif rahimahullahu taala. Ni masalah hari tamak tadi. Dia rokok dulu pada imam. Dan jika syak ia atas mana? Atas ada pun jika syak atas sana. Atas pada kata ada pun jika syak. Dan jika syak ia makmum tu kemudian mana selepas, kemudian tu mana selepas daripada ia rokok. Ada ia tu. Ada. Tak ada. Tak ada buh. Kalau ada ia tu balik pada makmum. Bumi tak? Tak ada buh. Dia panggil dhamir mustatir. Tak ada lah tu. Dia kena takdir. Betul apa ulama kata bahasa Arab ni payahnya sebab ada dhamir mustatir ni. Kalau tak ada dhamir mustatir ni saya unta boleh cakap.
Arab ulama Allah. Nah, sebab dhamir mustatir ni payah. Nah, jadi payah bahasa Arab. Melayu tak ada dhamir mustatir, dhamir hak yang tersembunyi di dalam perkataan. Tak ada. Nah, bila disebut fi'il, perbuatan, dia mesti ada, dia kena takdir, dia mesti ada orang yang membuat. Nah, dia duduk dalam tu lah. Nah, bila sebut perbuatan, mesti ada orang buat, orang buat. Boleh lah keluar perbuatan tanpa ada orang buat. Ha? Dia tak berbuat fa'il dia. Bila tak berbuat kena takdir dalam tu. Duduk dalam tu lah. Nah, situ. Macam kita duduk mengucap. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Tuhan mana? Hak yang disembah tu. Hak tu takdir tu. Nah, itu yang bila orang duk tulis dalam TV lah, bila orang azan yang apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kena saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah ataupun yang ada lah. Yang disembah tu dia kena takdir tu. Wajib kena ada tu. Tidak dia ayat tu tak lengkap. Tapi pada tulisan tak ada. Pada takdir mesti. Nah, dia jadi khabar, predikat kepada la. Ilah tu subjeknya. Tiada Tuhan. Dia nak cerita tentang Tuhan. Tuhan apa? Lagu orang Melayu kata, weh mah. Aku tahu mah. Mah tentang. Aku tahu. Mah. Awak. Mah. Mampu tak faham. Orang kena sebut mah. Apa dia mah? Mah itu barang bernilai. Tak apa lah. Faham lah dia nak bahas mah itu benda bernilai. Ataupun mah itu ialah bahan galian. Tak apa juga lah. Maksudnya dia mesti ada subjek, mesti ada predikat. Tiba-tiba sebut subjek saja. Mana orang kita boleh faham sama. Nah, la ilaha, tiada Tuhan. Tapi Tuhan, dua hal tu lah. Hak yang dia semua. Nampak tak? Kena, wajib kena ada. Jadi dia panggil subjek dengan predikat. Orang panggil bahasa Melayu lah. Kalau orang dia Arab, dia panggil mubtada' dengan khabar. Tapi tak panggil mubtada', dia panggil isim la. Sama lah tu. Gitu. Kihya ni. Dan jika syak ia makmum tu kemudian, yang ni selepas daripada ia makmum tu rokok. Makmum ni rokok dah. Baru lepas pada dia rokok, baru dia teringat. Ataupun dia duduk syak. Baik. Syak tu dahulu daripada rokok imam ni. Tu kau mana lah. Tu makmum rokok dah. Tu imam tak rokok lagi. Faham ke tak ni? Makna dia makmum mendahului itu imam. Apa hukum dulu duit imam? Hukum. Sengaja dulu duit imam. Satu rukun. Dia kata satu rukun lah. Batal ke tak? Tak batal. Hukumnya? Nak hukum. Haram tak? Haram. Ada pun kalau setengah rukun, ulama kata makruh atau berserta makruh. Nah, batal tak batal lah. Tapi kalau sengaja dua rukun, batal lagi haram lah. Gitu. Sama lah dengan kemudian dengan sengaja pun lah. Begitu lah. Baik. Dia pergi dulu pada Tok Imam. Tapi bila dia rokok-rokok, ni, dia takluk mana dahulu? Takluk pada syak. Syak tu dahulu daripada rokok imam dia sebelum. Makmum merokok dulu daripada Tok Imam. Bila dia rokok dulu pada Tok Imam, boleh syak. Dalam rokok dia tu boleh syak. Tok Imam, cerita dia, Tok Imam baru. Tok Imam tak rokok lagi lah. Bila Tok Imam dah rokok, lepas tu baru Tok Imam rokok. Kemudian rokok imam dia. Lepas tu baru Tok Imam rokok. Tapi dia syak lah, faham? Dia rokok dulu. Allah Akbar. Tambah lagi, aku baca ke tak tu? Tok Imam pun Allah Akbar lah, turun. Pada ketika tu. Ni. Maka datang syak ia atau teringat ia makmum tadi tu maf'ul tu akan lupa membaca Fatihah. Hak makmum lagu ni jadi kena. Maka wajib ia makmum kembali kepada qiyamnya dan wajib membaca Fatihahnya. Nampak ke tak? Kalau dia teringat selepas tu imam rokok, dan dia pun dia rokok lah, dalam rokok dia teringat, tapi selepas tu imam rokok, maksud dia teringat sama-sama dia dalam rokok, tapi tu imam rokok dulu pada dia. Faham tak? Hak ni tak boleh bagi. Tapi kalau dia dulu pada tu imam,
Waktu dia ingat Tok Imam belum rokok, boleh faham tak? Lepas tu Tok Imam rokok habis. Wah, kita kena bangkit balik. Pasal waktu dia teringat tu Tok Imam duduk di atas lagi lah. Duduk dalam qiyam lagi. Tu. Faham kan masalah ni? Beri pahala dia orang tak. Bukan nak beri ke orang, beri kita kok jadi. Kok jadi? Kok mana? Ngaji Musolihah sampai nak habis lah. Mak jadilah bayang kalut ni. Kalut. Jadi kalut. Bek tu imam kena ambil orang bekah. Dah wala kan. Dia kira hak qori. Rukun bayang tak ngaji. Jadi benda lah bayang kalut tu. Batal orang habis. No. Gitu. Yang ni kalau kita tengok waktu dia rokok tu imam dia belum lagi rokok. Kemudian baru tu imam rokok. Maka masalah ni dia tak batal lagi sembahyang dia kerana dia dimaafkan terdahulu daripada imam tu satu rukun fi'li. Mafhumnya kalau banyak itu tak boleh lah. Satu rukun dimaaf tapi hukum tetaplah. Sengaja lah kita buat habis dulu lah daripada tu imam. Tapi kalau ada masalah ya Allah lah. Tapi masalah dia Tok Imam belum. Bila dia rokok dia teringat dah rokok. Tok Imam belum rokok. Lepas tu Tok Imam rokok tapi dia kena bangkit balik. Pasal ketika dia baca pasal ketika tadi. Waktu dia teringat tu, ketika tu Tok Imam masih lagi rukun qiyam. Lepas tu dia wajib kena bangkit balik. Faham tak? Hak masalah awal tadi, Tok Imam dah rokok dah. Lepas tu baru dia rokok. Bila dah rokok tu dia baru teringat. Bila dia teringat, lepas tu dia teringat ketika Tok Imam sudah rokok. Hak tadi dia teringat Tok Imam ketika qiyam, walaupun Tok Imam rokok selepas tu, maka dia wajib kena bangun, bangkit balik. Faham lah masalah tu. Gitu je. Macam jadi tahiyat tu. Dari awal yang dia ada dah. Tok Imam dah bangun. Bila dia bangun, rukun dia dirilah. Tiba-tiba dia duduk balik. Lepas tu kita yang tak ada nak baru bangun pada sujud. Kita nak duduk sekali dengan Tok Imam. Tak boleh dah. Kerana betul-betul Tok Imam dah rukun dia berdiri dah. Maka kita duduk tam diri tu. Kita nak tunggu dalam diri ya. Kita kena duduk tam diri. Walaupun dia duduk balik. Ketika dia duduk balik tu dia lupa. Wa imam dua lah. Wa imam sengaja batal lah. Sebenarnya mana kita tak tahu dia sengaja ke tak. Ataupun dia lupa. Kalau dia lupa tak batal. Waktu lupa tak boleh kita ikut. Nampak? Jadi kita tengok rukun dia mana. Dia rukun diri. Kita tunggu dalam diri. Biar macam habis seorang tak. Dia kalau duduk balik tu dia tambah rukun. Kalau ikut tengoklah kalau dia sengaja batal. Kalau dia tambah dia duduk dengan keadaan dia lupa tak batal. Faham tak? Tak batal. Tapi kita yang ingat ketika tu bila Tok Imam ketika batal kita tak harus ikut orang ketika batal. Ketika dia lupa tak harus ikut orang lupa. Boleh mana? Jadi kita duduk tunggu tahu. Ni. Bila dia habis baca dia bangun balik tu dia duduk ingat dah lah. Baru ikut balik. Ataupun yang farqah tu itu senang. Saya tak nak. Dua buat mubarakah, duduk tahiyat kita lah. Lepas tu buat seorang-seorang. Tak lah. Boleh faham kan? Gitu. Ya Allah. Wajib. Dia kembali kepada qiyamnya dan membaca Fatihah. Wajib membaca Fatihah. Maka diuzurkan dia kan makmum tadi tu 3 rukun yang tersebut. Rokok dan 2 sujud. 3 rukun tu lah. Seperti barang yang disebut pada tuhfah. Barang ni mana hukum yang disebut pada tuhfah. Falau alima aw syakka fi fi'liha wa qad raka'al imamu wa lam yarka' huwa ay law yujadu minhu aqallu ruku'i wa in hawa lahu qara'aha ba'da 'audihi lil qiyami fima idza hawa li baqa'i mahalliha wa huwa mukhtalifun bi udrin. Lama sebut di dalam kitab Tuhfah. Ibnu Hajar sebut dulu. Ibarat Tuhfah. Selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Sikit dulu. Ini sikit ya. Kata nazim. Nazim ni mana orang yang kita dapat tadi orang yang susun bait syair. Wadhif muwafiqan li sunnatin adal
wa man li saktatin intizaruhu hasal. Wa man li saktatin intizaruhu hasal. Tunggu ngaji ittiqa'us sakinain lah. Bertemu dua mati. Bagi dua tu mati, alif apa hamzah wasal tu mati. Nah, bila mati dua-dua, maka dia tak boleh masuk. Tak boleh baca lah mati dua-dua, baca rumah. Tak bunyi lah. Satu mati, satu hidup, boleh bunyi. Lepas tu terpaksa tambah nun kecil lah. Wadhif muwafiqan li sunnatin adal wa man li saktatinin tizaruhu hasal. Gitu. Apa makna? Makna dia gini. Wadhif, dan ditambah oleh engkau akan orang yang muwafiq, yang berpaling kepada membaca yang sunat. Dan orang yang menanti akan saktah imam. Saktah ni mana berhenti sak tu imam. Baik tu si imam sunat, selepas daripada baca Fatihah, berhenti sak bagi makmum dan baca Fatihah. Tiba-tiba imam tak bagi saktah, dia baca surah pendek sangat-sangat. Lepas tu dia sujud, dia rukuk. Kita tak ada nak habis, ya Allah, habis. Gitu. Memanglah cuba habis. Maka kata syarahnya telah menyebut nazim. Mana orang yang atau bait syair ni, pada bait ini, pada apa? Bait syair. Rangkap syair ni dua masalah yang diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Betul-betul bait syair ni tuan-tuan, kalau banyak kita baca ni, semua ni yang kita baca dalam kitab ni, semuka ya bait syair. Tak kita tambah pun. Bihak Melayu tu dia jadi banyak. Ketinggalan 3 rukun. Pertama, daripada sini ada 2 masalah. Orang yang muwafiq meninggalkan Fatihah dia tinggal Fatihah sebab ia muwafiq tu membimbangkan doa iftitah. Membimbang tu mana dia bersibuk-sibuk duk bergaduh dengan doa iftitah. Gitu, membimbang. Duk bergaduh dengan iftitah. Bimbang bagi diri dia, bukan bimbang kerana nak bimbang tu dia bimbangkan orang lain dah. Kerana dia tu fi'il muta'addi, membimbangkan bagi diri dia. Dia duk bergaduh. Bimbang mana duk berkalut, duk bersibuk. Bimbang bukan mana bimbang lagu kita aku bimbang, bukan bimbang lagu tu. Maksud dia duk bergaduh, duk bersibuk dengan doa iftitah. Dia muwafiq. Nah, selalunya mayang lohok lah, ngasak lah. Mayang sama tu imam kita, Allahu Akbar, imam bismillah. Baca Fatihah. Yang kita Allah Akbar kathira. Sama masa mayang siang tak orang nak dengar. Imam pun dia bukan baca jangan. Sama habis Allah amin. Allahu Akbar. Aku tu Allah yang kita baru habis kita. Sudah kita. Ya Allah, tidak sibuk. Tapi kita muafiq, faham tak? Bukan masbuk. Masbuk hukum lain. Dia bersibuk dengan iftitah. Wa kharaja bil masbu' al muwafiq. Ini terkelak. Fa innahu idza lam yatimul fatihata liistighalihi bi sunnatin ka du'ail iftitah wa illam yazunnu idrakal fatihati ma'ahu yakunu ka bati'il qira'ah fi ma marra bila niza'. Dia gini. Dia keluar dengan makmum masbu' tu, keluar oleh makmum muwafiq. Kalau masbuk, itu tak boleh. Itu tak dimaafkan. Bila masbuk, jangan dibaca auzubillah min syaitanir rajim. Allahu Akbar, bismillah. Baca Fatihah. Qada mana dan? Dan Allah. Tak pun tak dan. Dan dekat bismillah. Cik Allah Akbar, kita Allah Akbar. Itu masbuk. Maka dikeluar daripada hukum masbuk ni, makmum muwafiq. Makmum muwafiq. Makmum muwafiq dia keluar gitu lah. Maka muwafiq ni jika dia tak sempurna baca Fatihahnya sebab bergaduh dengan bacaan sunat macam doa iftitah dan lain-lain lah. Sekalipun ketiadaan zonnya pada mendapat Fatihah serta imam, dia tak zon lah.
Zon ke dia tak zon dengan aku dan dapat ke tak dan dapat ke, maka dia adalah seperti orang yang lambat bacaan dengan tanpa khilaf para ulama fiqh. Habis tu dia sebut dalam yang dia sebut gitu, kata dia fi ma marah, dia kata kabati'il qira'ah, maka dihukumkan orang lagu ni macam orang lambat baca tadi yang kita awal kita sebutlah. Hak tu kata dia fi ma marah, pada barang yang telah lalu, bila niza'in, tanpa ada pertikaian para ulama fiqh. Fuqaha tak ada pertikaian, maka dihukumkan wajib kena baca. Pasal kita muafiq bukan masbuk. Cam tahu. Sagi kita duk pulun baca iftitah, main-main baca iftitah, kita main kali dengan imam muafiq lah kita tu. Lepas tu tikmah rokok kita pun, dan dekat Fatihah, dekat Ar-Rahmanir Rahim, tikmah rokok kita terus rokok, jangan. Kalau kita muafiq, habis biar kita terima. Macam tu. Membimbang Fatihah, maka rokok imamnya, rokok tu imam tu dahulu, yang ni sebelum daripada bahawa dapat ia makmum tadi tu mentamamkan membaca Fatihah. Sebelum dia tamam, mana menyempurnakan baca Fatihah. Ni takmim bagi kata rokok tu imam. Umum bagi kata rokok tu imam tu sama ada ia muafiq, orang makmum muafiq tadi, dibacanya Fatihah atau belum lagi dibaca. Bila tu imam rokok, wa imam dia baca atau belum dibaca. Kadang-kadang Allah Akbar kabirah tak ada habis lagi dah. Tu imam perok rokok dah. Bila perok rokok lah, tinggal Allah Akbar kabirah, bismillah macam dia. Macam dia lalu. Kau tak ada tu. Dengan 3 rukun banyak. Baca dia lalu. Maka diuzurkan dia akan makmum yang muafiq, yang bersibuk dengan sunat tu, ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. Biasalah rukun yang tersebut tu kena 3 rukun panjang tu lah. Jadi dia kena baca Fatihah tu bagi habis, dan dimaaf ketinggalan 3 rukun yang panjang, rokok, sujud. Gitu lah. Maka sebut oleh nazim orang muafiq. Nazim sebut orang muafiq. Mana bait tu dia sebut wadhif muwafiqan. Dalam dia sebut muafiq. Pasal apa dia sebut muafiq? Supaya mengeluar orang masbuk. Supaya keluar orang masbuk. Maksud dia, bab ni masbuk tak masuk. Masbuk tersaduk bergaduh dengan Fatihah. Dengan apa? Dengan hak sunat-sunat. Dia sebut muafiq. Wadhif muwafiqan. Dia sebut betul dah. Dia kata keluar orang masbuk, sifat pada masbuk tu yang membimbang membaca yang sunat. Dia duk kalut baca hak sunat. Dia masbuk tapi duk kalut baca hak sunat. Dia ada orang Fatihah, Auzubillah, tu sunat lah. Belum Fatihah. Meninggalkan Fatihah. Dia kita lama dia akan Fatihah lah. Bila? Akan Fatihah. Dia kata apa ya? Membaca yang sunat akan Fatihah. Membimbang membaca sunat, yang sunat akan Fatihah. Kalau ikut kita dia ni lah. Meninggal dia. Dia ni membimbang membaca yang sunat, meninggalkan Fatihah. Gitu. Duk kalut baca sunat, dia tinggal Fatihah. Dia masbuk lah. Main tak tahu lah, main lewat lah. Aku ni duk masbuk lah. Tak tahu lah orang tua dia mula lama orang lah. Teman nak Allahu Akbar, duk Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira lah. Duk tu imam Allah Akbar. Duk kalut baca hak sunat, tinggal Fatihah. Maka adalah baginya, bagi siapa tu? Bagi masbuk. Hukumnya lagi akan datang insya-Allah taala. Hukum dia lagi akan mai lah. Lepas tu dia kait dengan insya-Allah. Pasal apa? Dia nak tak di belakang tu. Dia kait dengan insya-Allah, dia panggil sirah li tabari, kut tak dan, kut mati tengah jalan, haram tak ada buat kita tu lah.
Dia maksud ya. Jadi panjang angan lah. Yang lagi akan datang sebutlah lah. Buh takat tu ya. Tak kait dengan insya-Allah. Jadi panjang angan ulama kata. Betul. Dia kena kait dengan insya-Allah. Melayu ni kena kait insya-Allah esok pemain tunggulah. Ni janji Melayu. Allah dia pula ni Melayu Dia kait dengan insya-Allah. Jangan kata wala taquluna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, insya-Allah tu nisful ilmi. Siapa insya-Allah tu setengah daripada ilmu. Imam Syafi'i sebut. Kerana tak jamin umur kita. Dia. Yang kedua, satunya Imam Syafi'i kata dia nisfu ilmi ni setengah daripada ilmu. Yang pertama tu kerana dia tak jamin umur kita. Yang keduanya kerana nak tolak bohong. Kerja kita tak kait. Esok amai umur aku. Tak apa aku pergi. Jangan duduk tak apa amai tu. Aku mai hang tunggu lah. Hang kemah dia. Kejap hang jawab. Awak, kita jamin kami hidup besok. Balik-balik mampu yang lain-lain. Satu, kita tak jamin umur Imam Syafi'i kita. Yang keduanya, dia tolak bohong. Kata esok dia jadi kalut ke mana dia? Kalut semua-semua kalut. Haram tak pergi. Buat bohong lalu. Kejap tadi hang tunggu mai lah. Boleh tak bohong insya-Allah bohong. Tapi bila kaitnya insya-Allah dia tak ada bohong. Dia mengisi roh dia tak baru. Nampak tak? Itu. Tapi orang kita bila kait insya-Allah kita hang janji Melayu. Sangkut ayun dia. Itu. Tu dia nak menolak bohong. Apabila tak jadi. Dan apa hikmah dia kait dengan insya-Allah? Tuhan sebut dalam Quran ni. Wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika wala illa an yasha Allah. Jangan hangpa duk kata, jangan hang duk kata bagi sesuatu. Inni fa'ilun, aku buat dzalika wala, aku buat benda ni esok. Apa hikmah buat itu? Ulama kata kerana nak mengaku diri lemah. Duduk kait dengan insya-Allah tu. Jika diizin oleh Allah Ta'ala, bila kita kait dengan insya-Allah, tu kita mengaku pengakuan bahawa kelemahan diri kita yang kita makhluk ni lah. Itu mengaku lemah daripada kuasa. Tak ada kuasa, kita lemah daripada kuasa. Mendatangkan apa-apa perkara pun tak. Illa an yasha Allah, melainkan dengan keizinan dan limpah kurnia Allah. Supaya kita kait la haula wala. Nampak? Sebab tu tang orang jawab bang hak lain semua dia turut-turut mai tak hayya Allah solat pakat mai sembahyang. Kita jawab apa? Wala la haula wala la. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Awak mah ingat kita. Dia kata hayya solat, kena buat hayya Allah solat juga. Kejap nah. Situ pernah orang tak mai. Boleh duduk kait dengan la haula wala la. Kalau tak ada daya mungkin kehendak Tuhan. Orang tak mai tu kehendak Tuhan ya Allah. Sudah apa dah kait dah gitu kan. Kena dah kait gitu kan. Sebab jadi bunga insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua daripada dua masalah ni. Satu ni sikit lah. Orang yang muafiq itu sebab menanti akan saktah tu imam. Akan saktah imamnya. Menanti mana menunggu. Saktah imam. Saktah ni mana diam tu imam. Lepas daripada sudah baca Fatihah. Dan belum baca surah tu diam. Diam saja ke? Diam baca apa-apa? Ulama tak afdal baca lah. Nak baca apa? Baca lah. Betul dah. Baca qiraah ni baca lah. Apa lah? Kelaitan ni. Bagi agak-agak makmum habis dia, baru kita mula. Ni tak bagi langsung. Baca ina, apa ina. Mampus makmum tu. Lagi lah. Masalah. Saktah. Dalam semayang ada 4 sunat saktah. Baik. Mana saktah imam. Saktah tu imam. Ini berdiam dan berhenti sebentar sesudah bila baca Fatihah atau sudah. Apa yang kemudian ada? Kerana dia mentang diri dia tu. Yang ni dia tak paksa diri dia bagi letih. Nak menenangkan diri dia. Itu tujuan saktah tu. Waladhalin. Amin. Amin. Boleh. Mau mula lain
Bismillah pula lah. Oh ni kalut. Wala balin amin. Bismillah. Kalut. Mana? Hikmah dia ulama kata kadang nak menenangkan diri dia. Yang ni dia tak paksa diri dia letih. Tak meletihkan diri dia. Maka sebab menghilangkan khusyuk. Letih tu sebab menghilangkan khusyuk. Sebab tu disunatkan kita saktak-sak. Daripada takbir, sebelum kita baca Allah Akbar Kabirah tu dah. Ada saktah. Lepas pada habis Allah Akbar Kabirah, sebelum kita baca Alhamdulillah tu dah. Alhamdulillah tu ada saktah di situ. Lepas wala balin, nak rokok tu, amin, baca Fatihah, baca surah, baca surah, saktah sak lah. Ni alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allahu Akbar. Tak dan dal lah sak. Kai lama pun kan. Wala balin amin bismillah. Kalut. Jadi kalut. Dia tu ada 4 tempat sunat kita saktah di dalam salat sembahyang. Ni ada hadis Nabi. Juga seperti kita nak tunggu makmum lah saktah tu imam tu supaya membaca Fatihah dalam saktah tu. Kemudian maka rukuk tu imam mengiringi bacaan Fatihah. Tu imam tak bagi masalah. No. Lah yang nak dia buat gitu. Wa intidharul ma'mumin saktatahu ay sakatal imami liyaqra'al fiha Fatihah liyaqra'a fiha al-Fatihah fa raka'a aqibaha. Dia duduk tunggu tu imam, lepas amin boleh baca Fatihah, tiba-tiba tu imam rukuk mengiringi Fatihah. Nampak? Oh kan tu tadi. Tu imam sah, makmum dak. Pasal tak baca Fatihah lah. Baca Fatihah. Baik. Sebab menuntut bagi sunat. Nah, nak tuntut sunat. Sunat kita baca Fatihah ni lepas pada tu imam lah. Pasal lalunya gitu, pasal rakaat tu kita dengar. Rakaat ada ni. Fatihah ni ada ketika ulama kata wajib ada ketika wajib berdiam pada imam, ada ketika apa serta dengan imam. Nah, sunat wajib berserta dengan imam lah pada rakaat yang kita yakin memang tak ada dah surah. Tu wajib kena baca serta imam. Kalau tunggu ke tak ada dia tu lah. Rakaat kedua, ketiga dan keempat tu lah. Tu wajib. Wajib serta dengan imam. Serta dengan imam. Baik. Sebab menuntut bagi sunat ia makmum membaca, yakni membacakan Fatihah, kemudian daripada Fatihah imamnya. Mana kemudian selepas daripada Fatihah imamnya. Tiba-tiba tiada berdiri bagi saktah. Apa makna tak ada berdiri? Makna dia tak melakukan, dia tak mengerjakan. Tu tak berdiri tu. Tu imam tak buat saktah, tak mengerjakan saktah. Makna dia tak bagi langsung. Saktah ni saktah imam tak mengerjakan saktah. Saktah itu hanya selesai Fatihah, lalu rokok, lepas Fatihah rokok terus. Siap makmum. Atau dibacanya nyata imam, dia tak rokok terus pun surah yang amat pendek. Apa dia amat ni? Nak tengok. Paling pendek nombor 2 wal asri. Kita pun baca satu ayat daripada Quran. Tak kira lah. Allahu Akbar, amin, waladhalin, amin. Bismillah, bukan main. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, mim, Allahu Akbar. Baca itu. Banyak tu pun. Dia kata satu ayat. Dia kurang-kurang baca 3 ayat. Satu surah ni 3. Sekurang-kurang 3 ayat. Baik. Amat pendek. Tiada sempat. Mana tak celuh langsung. Ia makmum membaca Fatihah. Atau mentamamkan Fatihah. Tak celuh baca Fatihah. Ataupun dia dan baca Fatihah. Tapi dan satu ayat. Habis lah. Tak dan tamamkan Fatihah. Baca boleh. Tapi tak sempat habis Fatihah. Maka ekoran pada tu. Maka diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Ketinggalan 3 rukun itu. Pada 2 masalah ni lah. Masalah hak atas tu. Dengan masalah hak di bawah. Hak tadi kerana bersibuk dengan sunat lah. Hak ni kerana tunggu saktah imam. 3 rukun. Maka 5 surah ini. 5 surah 5 masalah. Masalah yang pertama mana? Lambat kejadian. Masalah yang kedua, syak. Kata tak baca Fatihah. Masalah yang ketiga,
lupa baca Fatihah. Masalah yang keempat, duk kala hak sunat. Nah, cara iftitah apa tadi ni? Masalah kelima ni apa? Saktah tunggu saktah tu imam. 5 surah ini, 5 masalah ni. Ha? 5 masalah ini diuzurkan bagi orang yang muafiq ketinggalan 3 rukun itu. 3 rukun panjang tu. Rokok, sujud, sujud. Nah, kalau semua kali 5 rukun. Maka adalah pada 5 surah ini, 5 masalah ini tidak ada khilaf. Maksudnya sepakat antara segala ulama mutaakhirin. Faham ke tak? Nah, hambik siapa ulama mutaakhirin? Imam Syekh Ibn Hajar ke Syekh Ramli ke Imam Khatib Syarbini ke apa semua. Sepakat ke semua memang 5 masalah ni diuzurkan ketinggalan daripada tu imam 3 rukun yang panjang. Nah, oleh ulama mutaakhirin. Sesudah daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, tu mana ulama yang lepas dari Imam Nawawi, Imam Rafi'i ke bawah, itu dia panggil ulama mutaakhirin. Semua ulama mutaakhirin menghukumkan boleh ketinggalan, dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada tu imam. Lepas tu masalah hak selepas pada 5 ni, ini berkhilaf ulama. InsyaAllah next week. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Yang keempat dia muafiq kan. Tapi kalau masa tu dia wah-wah, dia muafiq kan masuk dia. Dia orang makmum wah-wah masbuk muafiq diberi hukum makmum muafiq. No. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin, wah-wah adakah dia muafiq atau masbuk, maka diberi hukum muafiq. Wallahu a'lam. Dia makmum dengan dia diberi 3 rukun panjang. Bagi rukun 4 Nak buat kena? Nak buat kena gini. Imam lepas Fatihah dia rokok tu, kita baca Fatihah. Dia rokok. Lepas tu dia tidak, kita baca Fatihah je lah. Lepas tu dia sujud. Sujud pun pendek-pendek kan imam pun. Sujud pun pendek-pendek. Bila sujud pendek-pendek, lepas tu dia sujud. Kita baca Fatihah, dia duduk antara 2 sujud. Kita baca Fatihah, dia sujud yang kedua. Kita tak habis Fatihah lah. Tak habis Fatihah. Lepas tu dia bangun sampai kepada lepas pada had rokok, had pada berdiri memadai baca Fatihah, kita tak boleh habis lagi. Bila kita tak boleh habis lagi, 2 pilihan. Wa imma niat mufaraqah. Satu, senang. Ataupun tak mau niat mufaraqah, kita larakan rakaat tu. Maksudnya kita jangan rokok lah. Tunggu dalam tu. Tok imam baca surah pula lah. Kita baru kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah. Maksudnya Cik Imam 2 rakaat, kita boleh kira 1 rakaat. Tambah kemudian. Wallahu a'lam. Boleh tak? Gitu. Wallahu a'lam. Ustaz, yang tunggu kalau seorang-seorang maya lupa ni masa sujud tadi. Kita tanya kita rokok tegak ke rokok tegak. Kita lejak. Lepas tu kita balik kan. Kita lejak. Kita tambah 1 rakaat. Tak boleh. Kita pasal rokok apa sujud kita lah. Sujud yang pertama kita tu lara, antara 2 sujud kita tu lara. Dia panggil, maksud dia tak dikira. Ni dia kena naik duduk sana. Kalau gagah duduk pi juga batal. Dan kita tak nak bersangkutkan apa, kita boleh pasang gear bostan. Tu saya tak ada. Dia masalah dia, kita tak boleh pasang gear bostan ni bila kita bersangkutkan tu imam. Tak boleh reverse. Dia tengok kalau naik kereta, takat kereta tak, Azia boleh gostan tak apa. Pasal ni masalah kalau pi dengan tu imam, kita naik kereta lemu. Kereta lemu ni dia tak nak dia gostan. Maka betul dia tak nak kita gostan. Dia tak nak kita bangkit balik. Tapi kalau kita seorang, wajib kena gostan. Kalau kita tak nak sangkut nak siapa. Wallahu a'lam. Sama syak, bangun. Jangan biar ni lama. Kalau biar, baca ke tak tu, baca ke Allah Akbar. Tidak, apa? Antara 2 sujud juga lah. Baca ke tak tu? Allah, sujud yang kedua lah. Duk biar gitu, batal weh. Kalau lama, kalau kita lama, kita syak tu, bila kita duduk terus juga, hukum dia batal. Bangun, baca. Kerana dia kena pakai pada hukum asal. Asalnya dak. Baca ke tak, hukum dia dak. Dak, baca dulu. Kerana
Itu perbuatan sebelum tu dia jadi larang. Kita rokok balik semua buat dia balik. Nah, Allah. Dia bila ngantuk imam ni, bila kita bangun balik, dia kena menyalahi imam lah. Itu yang dia tak boleh balik tu. Nah, ada pun kita seorang-seorang tak nak menyalahi siapa. Nah, Allah. Kau gagah tanya orang tangkap. Itu kita dia. Dalam masalah lah. InsyaAllah sambunglah. Dengan sambung hak masalah. Kemudian kata Nazim, man nama fi tasyahudin aw ikhtalata alaihi takbirul imam mambabat. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal 'amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.